Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua para usahawan yang berada di sesi live kita pada petang ni. Seperti yang saya maklumkan pada minggu lepas, minggu ni saya bawakan tuan-tuan dan perempuan Mardi, salah satu agensi usahawanan di dalam negeri Johor lah. Mungkin ada yang tahu Mardi sahaja, mungkin ada yang tahu nama sahaja, tak tahu dia punya peranan. Mungkin ada yang dah memang usahawan dua Mardi, yang dah memang ikut Mardi sentiasa. Jadinya ini adalah saluran PJB Ebistock ni merupakan saluran yang Kerajaan Johor melalui Perdana Usahawan Johor wujudkan kepada tuan-tuan dan perempuan supaya maklumat berkenaan dengan apa sahaja bantuan daripada agensi-agensi keusahawanan dapat disalurkan kepada usahawan. Jadinya melalui Facebook live kita pada petang ni, saya mohon dan menyeru kepada kawan-kawan semua, kepada rakan-rakan usahawan semua untuk kongsikan ataupun share lah senang cakapkan dalam bahasa Facebook ni, sharekan kita di sesi live ni kepada lebih ramai rakan-rakan usahawan supaya lebih banyak maklumat berkenaan dengan peranan Mardi ni kepada usahawan, dan ramai lagi yang tahu. Bukan sahaja tuan-tuan dan puan mendapat manfaat dia, lebih ramai kawan-kawan yang lain juga mendapat manfaat. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh berkenaan dengan Mardi ni apa, saya bawakan tuan-tuan dan perempuan pegawai dan penyelidik Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan Puan Nur Humaira binti Mat Saleh. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan sudi jemput kami untuk beri dalam sesi inilah. Itulah rasanya macam saya rasa tahun ni tahun pertama kot kita jemput Puan, sebab tahun lepas kita tak jemput, so tahun ni kita nak jemput. Sebabnya kenapa kita jemput ni ialah macam minggu lepas kita dah bawa Jabatan Pertanian, lepas tu adalah Jabatan Pertanian ditunjukkan beberapa adik-beradik dia dan salah satu adalah Mardi. So dekat situ ada yang komen nak Mardi dan kita menjemput Puan lah sebagai wakil daripada Mardi untuk menyampaikan pelbagai, saya tahu banyak program-program di bawah Mardi yang untuk usahawan tahu. Betul tak? Betul-betul. Okey. Puan sihat? Alhamdulillah. Tapi itulah suaranya sengau sikit. So kalau ada sengaunya di situ, harap semua okey lah ya. So kalau sengau, boleh komen sengau dekat situ. Jangan saya gurau. Okay. Untuk para usahawan semua, sesi live kita ni akan berlangsung selama 1 jam insya-Allah. Jadinya kita dah bermula sekarang sehingga jam 4 petang. So sepanjang sesi live kita ni, tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya secara komen dekat ruang komen kita. Saya akan menjadi orang tengah untuk menyampaikan soalan tuan kepada Puan Humaira untuk bertanya, untuk dapatkan orang kata jawapan yang terus dapat jawapan daripada pegawai Mardi ni kan. So tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya, dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan melihat siaran ini, orang kata siaran ulangan lah, program ni pun kita dah save dekat Facebook, so boleh diulang tayang semula. Sekiranya sepanjang sesi ni ada yang terlepas ke, ada yang tengah tengok sekejap lagi kan, dia pergi minum air, so dia terlepas beberapa maklumat, jangan risau sebab program ni boleh ditayang semula, boleh ditengok semula. Tuan-tuan dan perempuan just apa orang kata replay nanti, so boleh boleh tengok lagi apa yang terlepas dekat situ. Okay. So jangan lupa ya share dan komen apa saja tuan-tuan dan perempuan komen berkenaan dengan Mardi. Okay, Puan okey? Puan sihat? Kita nak mula ni. Okay, boleh. Okay, Puan. Kita tahu macam saya tahu Mardi atas nama Mardi saja. So untuk lebih tahu berkenaan dengan Mardi ni, mungkin Puan boleh kongsi sedikit sebelum kita masuk dekat bahagian topik kita pada petang ni kan, which is peranan Mardi dalam pembangunan teknopreneur Johor. So mungkin Puan boleh beritahu sikit latar belakang Mardi, background Mardi, dia dekat mana, office dia, supaya orang kata tahu Mardi dia dekat mana, nak pergi pejabat macam mana kan. Okey, silakan Puan. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk makluman, Mardi ini adalah singkatan, dan kalau semua faham, kalau dalam bahasa Melayunya Institut Penyelidikan dan Kemajuan
Pertanian Malaysia. Tapi dalam bahasa MARDI ni singkatan daripada bahasa Inggeris lah. Nak moden lah kan kita. Okay, iaitu Malaysian Agriculture Research and Development Institute. Okay, MARDI ni sebenarnya kita adalah di bawah Kementerian Pertanian di KPKM lah. Yang sama juga adik-beradik dengan Jabatan Pertanian, sama adik-beradik dengan Pharma, sama adik-beradik dengan Veterina, sama juga adik-beradik dengan Lembaga Peladang, LPP, Lembaga Nenas, adalah bermacam-macam lah. Kita ada dalam, tak silap saya dalam 10 ke lebih lah macam tu adik-beradiknya. Okey, peranan MARDI ni seperti namanya, iaitu adalah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. Jadi peranan MARDI ni memang fokus kita adalah kepada penyelidikan dan pembangunan pertanian lah. Bukan sahaja pertanian dari segi tanaman, kita juga ada dari ternakan seperti lembu, kambing, ayam, telur, dan kita ada juga industri makanan ataupun industri asas tani lah. Untuk makluman, kita punya ibu pejabat sebenarnya di Sedang. Kalau siapa yang pernah pergi Maha, mesti semua orang tahu Maha atau apa kan. So memang MARDI berada di situlah, di Maeb Sedang. Dekat Maha tu lah, dekat tempat Maha. And then di Johor kita ada pejabat negeri di Jalan Taruka. Kalau semua familiar dengan Pasar Tani Pharma, MARDI berada di bawah tu. Pasar Tani Kekal Pharma atas, and then pejabat negeri Pharma, MARDI di bawahnya. Jadi kalau ada siapa yang singgah ke Pasar Tani, kalau nak singgah ke MARDI, boleh juga. Kami adalah di sana. Dan di Johor kita ada 3 stesen. Yang pertama di Johor Bahru ni lah, di Jalan Taruka. Kemudian kita ada di MARDI Pontian, di Pontian, iaitu kita fokus kepada tanaman seperti nenas, betik, dan juga produk hiliran, seperti ubi dan lain-lain lah. Dan di Keluang pula kita ada, kita panggil Center of Excellence untuk ternakan, iaitu ternakan lembu, kambing dan juga ayam kampung. Itulah sedikit tentang MARDI lah. Oh, jadinya dekat dalam Johor ni ada 3 tempat yang usahawan boleh tuju kan kalau nak tahu lebih berkenaan dengan MARDI. Atau tadi puan cakap macam dekat Keluang spesifik untuk yang ternakan, so kena pergi ke Keluang. Macam tu lah. Okay. Tapi kalau usahawan berada di Johor pun boleh je datang ke MARDI. Nanti kita akan means kita boleh bawakan ke pegawai-pegawai pakar kita lah di seluruh Malaysia berkaitan dengan produk ataupun projek usahawan lah. Okey, faham. So kalau puan ada slide nak kongsikan, silakan. Sebelum itu, sementara puan Humaira nak kongsikan slide ni, saya seru lagi sekali kepada para usahawan yang berada di sesi live kita supaya kongsikan sesi live ini pada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai mendapat manfaat. Sekali lagi saya ulang, saya rasa ayat ni dah 2-3 kali saya ulang lah kan. Jadinya sebab kita tak nak lah macam tadi puan cakap, ada MARDI ni bukan setakat R&D sahaja. Ada banyak lagi yang saya sendiri pun macam baru tahu macam tu. Dan kita tak sangka kadang-kadang ni agensi ni dia kena dengan kita punya bisnes. Kita ingatkan dia ni just R&D saja, tak kena pun dengan kita. Rupanya R&D MARDI ni ada grant. Kita tak tahu yang tu. So kita akan bawakan kepada sampai ke sesi yang tu sebelum kita masuk ke bahagian grant ataupun projek-projek yang di bawah MARDI. Ini yang kita tunjukkan ni. Ini yang kita jemput Puan Humaira dekat sini untuk sampaikan semua berkaitan dengan MARDI. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, sila komen sebarang pertanyaan, sebarang soalan berkaitan dengan perbincangan kita pada petang ini supaya sesi soal jawab tu berlangsung dan juga tuan-tuan dan puan-puan dapat maklumat yang lebih dan terus direct dengan MARDI. Okey puan, betul tak? Betul. Okey. Saya mulakan ya? Boleh, silakan. So ini adalah sedikit pembentangan dari saya berkaitan dengan peranan MARDI dalam pembangunan Teknopreneur Johor. Okey, mungkin ada yang tertanya kenapa Teknopreneur bukan entrepreneur, bukan usahawan. Di sini kita nak fokuskan tekno di mana usahawan-usahawan yang memerlukan dan menggunakan teknologi pertanian. Tak kisah pertanian seperti teknologi penanaman, ternakan dan juga teknologi pemprosesan makanan lah. So kita fokus kepada teknopreneur.
Okay, so saya seterusnya seperti yang saya terangkan tadi, MARDI ataupun dalam nama panjangnya adalah Malaysia Agriculture Research and Development Institute, ditubuhkan pada 1969 dan mula beroperasi pada Mac 1971. Ini adalah sedikit gambar yang kita ada, iaitu semasa perasmian pejabat MARDI tahun 1969 oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Dan pada awalnya penubuhan MARDI ini adalah bagi tujuan pembangunan teknologi untuk kemajuan industri makanan, pertanian dan industri asas tani tempatan. Okey. Next, ini adalah lokasi lah yang mana di Johor kita ada 3, iaitu di Johor Bahru, Pontian dan Keluang. Dan kita sebenarnya ada stesen di seluruh Malaysia lah. Di Sabah dan Sarawak pun kita ada. Jadi kalau ada usahawan yang mungkin tidak berada di sini, berada di Sabah Sarawak, mereka boleh datang ke pejabat MARDI di Sabah, iaitu di Kota Kinabalu, ataupun di Sarawak di Kuching lah. Dan ibu pejabat kami di Sedang, Selangor. Ini antara senarai stesen lah yang ada. Banyak. Adakah macam para usahawan ni kan, contoh dia ada 2-3, kita tahu dia ada banyak cawangan. Dia usahawan ni kena tuju ke cawangan based on mereka punya alamat premises ke atau macam mana? Oh, dia tak kisah. Ada je usahawan yang dekat mana yang berdekatan mereka boleh pergi. Tak kisahlah kalau dia daripada KL ke, daripada Perak ke, kalau dia dekat Johor boleh je pergi ke. Ya, kalau kebetulan mereka ada di Johor boleh datang. Jadi saya akan terangkanlah apa fungsi MARDI Johor Bahru, yang apa kursus yang kita jalankan lah. So kalau kebetulan usahawan tu ada dekat Johor, kemudian kita lebih kurang hari yang sama atau yang berdekatan kita ada kursus, mereka boleh join lah. Dan untuk makluman, untuk pegawai di bawah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan ni memang ada di seluruh negeri. Terutamanya penempatan pegawai ni ada di pejabat negerinya lah. Seperti di Johor, iaitu di sini Johor Bahru, kemudian di Melaka pun ada, di Negeri Sembilan di Seremban, di Ibu Pejabat. Kalau di Selangor kita ada di Kelang, Jalan Kebun, kemudian di Perak ada di di Kuala Kangsar, Pening di Pulau Pinang lah, dan lain-lain lagi lah. Dia ada pejabat negerinya. Okay, so saya pergi next. Adalah visi dan misi MARDI. Okey, untuk makluman, visi MARDI adalah penjana terulung teknologi inovatif untuk kelestarian dan daya saing industri pertanian menjelang 2030. Dan misi pula untuk memacu produktiviti dan kelestarian pertanian melalui penjanaan dan pemindahan teknologi moden, cekap dan efektif dan kos efektif, memfokuskan sumber kewangan, meningkatkan visibility dan tadbir urus baik melalui pengurusan, berkesan, cekap dan telus dan accountability. Dan terima kasihlah saya ucapkan kepada PUGB kerana sudi menjemput kami, dan ini adalah salah satu misi kami untuk nampakkan visibility MARDI lah. Macam yang Puan maklumkan tadi pun, ada usahawan yang tak tahu apa itu MARDI, ada yang ingat MARDI itu hanya untuk tanaman sahaja. So hari ini kita akan terangkanlah peranan kita kepada usahawan semualah, pada penonton. Okey, seterusnya adalah peranan MARDI lah. Yang kat sini saya ada highlight 2, iaitu yang pertama adalah penyelidikan dalam bidang pertanian dan industri makanan. Dan yang kedua adalah pengembangan, pemindahan teknologi dan pengetahuan. Okey, untuk makluman semua, penyelidikan dalam bidang pertanian dan industri makanan, sebenarnya kita ada 10 pusat penyelidikan di MARDI. Antaranya adalah seperti pusat penyelidikan beras dan padi, kita ada pusat penyelidikan horticulture untuk tanaman, untuk buah-buahan. Kemudian kita ada pusat penyelidikan kejuruteraan, yang mana kita fokus kepada kejuruteraan pertanian, termasuk kejuruteraan bagi produk industri makanan lah. And then kita ada penyelidikan nanoteknologi, yang ini lebih kepada sensor lah, pembangunan sensor untuk pengesahan penyakit dan sebagainya. Kita ada pusat penyelidikan sains makanan, yang ini kita panggil food tech lah, yang mana fokus kepada pemprosesan teknologi pemprosesan makanan dan lain-lain lah kita ada. Okay. Kemudian untuk pengembangan dan pemindahan teknologi ni di bawah fokus di bawah pusat pemindahan teknologi, dan juga ada satu pusat iaitu kita panggil pusat CB, iaitu komersial lah, pusat komersial. Okay. Ini saya terangkanlah sedikit beberapa teknologi yang MARDI telah keluarkan. Antara teknologi padi dan beras seperti variety baru, MARDI 315, MARDI MRQ 104, dan sebenarnya
Malaysia ada juga padi wangi tau, dan padi warna. Mungkin ramai yang tak tahu sebab kita selalu beli padi yang dekat luar adalah padi wangi dari Thailand, tetapi kita dah keluarkan padi madi wangi 74, 76 dan 88, dan juga madi warna 98. Macam ada dalam gambar ni lah. Kemudian kita ada juga variety padi rintang hybrid. Kita ada juga package teknologi seperti manual penanaman padi, manual pengeluaran biji benih padi, teknologi kawalan padi angin, manual operasi penilaian jentuai, manual pengendalian lepas tuai dan penghilangan padi. Dan kita juga ada, tak silap saya, teknologi yang kita telah bangunkan iaitu teknologi precision farming untuk padi. Okey. Okey, yang ini adalah teknologi ternakan. Yang ini boleh nampaklah kita ada sebelah kanan ni ada kita tunjuk salah satu teknologi yang telah dibangunkan iaitu baka Kedah Kelantan Elite lah, baka lembu. Kemudian ayam sagar, iaitu kita jenamakan baka ayam kampung di bawah nama Sagar Madi. Kita juga ada mengeluarkan teknologi telur omega. Jadi kalau yang perasan ada teknologi omega, telur omega tu adalah dari Madi jugalah, telur omega 3. Kemudian kita ada pengeluaran kambing boa, silage dan lain-lain. Okey, seterusnya adalah tanaman. Yang ini antara tanaman industri yang kita telah hasilkan seperti ubi kayu, ubi keledek ungu seperti ada dalam video di belah kanan bawah. Kemudian kita ada kelapa, kita ada kopi, dan macam-macam lah, seperti buah-buahan pun ada seperti yang kita pernah lancarkan, belimbing bintang emas, dan juga ada juga buah rambutan dan sebagainya. Okey, untuk makluman, sebenarnya kami di Madi pada 17 Jun ini kita akan lancarkan inovasi atau teknologi kopi yang barulah di Madi Keluang. Jadi kalau siapa yang berminat boleh datanglah pada 17 Jun pada hari Sabtu. Dan nanti kita akan beri link, dan kita juga ada ceramah teknologi. Nanti saya akan beri link pada Puan lah, untuk mungkin kita boleh blast pada usahawan lah yang berminat untuk mengetahui apa itu teknologi kopi Mardi lah yang baru, iaitu Variety Liberica lah. Okey. Okey. Macam tadi Puan cakap Mardi punya peranan penyelidikan pertanian dan industri makanan tu semua tu kan. Kenapa pentingnya penyelidikan tu kepada usahawan atau produk-produk ni? Dia penyelidikan ni mungkin pada asal orang akan cakap, alah kita tanam je, kita masak je dah boleh jadi produk kan. Betul. Tetapi sebabkan sekarang ni kita dah tahu ada climate changing, yang mana keadaan suhu persekitaran, kita punya persekitaran yang kita tak boleh nak kawal. Jadi keperluan teknologi ni salah satunya adalah sebagai contoh beras ataupun buah-buahan yang dihasilkan varietinya untuk kita bagi teknologi yang rintang daripada sebarang penyakit, ataupun yang boleh kita panggil kita overcome lah masalah-masalah. Macam yang terkini, macam yang dahulu kita ada masalah dari segi bawang, dan Madi kita telah cuba dan teknologi ini telah berjaya. Kita telah menanam bawang dan juga ada teknologi pemprosesan yang mana untuk mengekalkan bawang tu sentiasa segar. Ni kita panggil post harvest handling lah. Sebab kadang ada usahawan macam contoh, mereka ada tanaman nanas, kemudian ada lambakan. Jadi mereka tak tahu macam yang berlaku pada PKP tahun 2020, yang mana semua orang tak boleh keluar. Jadi produk-produk usahawan ni kebanyakannya ada yang tidak dapat terjual. Jadi kat situ kita ada satu teknologi post harvest handling ataupun teknologi pemprosesan makanan, yang mana kita akan ajar usahawan bagaimana untuk mengeluarkan produk makanan daripada produk tanaman mereka lah. Sebab contohnya macam buah, macam sayur, kadang produk ni tak tahan lama dan dia tahap segar dia ada certain period kan. Jadi di situlah peranannya Madi untuk membantu usahawan. Jadi boleh? faham sikit lah. Berkenaan dengan macam tadi Puan share teknologi dan penghasilan dekat padi, beras tu dengan ternakan, adakah teknologi dan hasil penyelidikan ni boleh digunakan oleh para usahawan? Dan macam mana tu? Ya, boleh. Untuk makluman, kalau teknologi-teknologi ni adalah teknologi kita panggil public good lah, gunaan umum. Antara teknologi yang seperti
tanaman-tanaman, buah-buahan, and then ternakan. Sekiranya berminat, selalunya kita akan ada tempat lah untuk dapatkan anak pokok. Tetapi di situ nanti kita akan share lah, sebab proses ni agak panjang lah dia punya proses. So ada tempat yang kita boleh share di mana boleh dapatkan anak pokoknya, ataupun boleh call ke Mardi Johor sendirilah, nanti kita akan referkan kepada pegawai ataupun stesen yang ada mengeluarkan anak pokok. Atau apa-apa teknologi lah. Kalau nak datang kursus pun kita ada sediakan kursus lah kepada usahawan. Okay, nanti saya akan terangkan lah. Kita ada beberapa kursus yang kita provide pada usahawan dekat slide yang hujung-hujung nanti boleh tahulah yang mana satu kursus yang bersesuaian lah untuk usahawan, untuk pendengar semua. Okay. So, mungkin tuan-tuan perempuan boleh nampak ada beberapa teknologi yang tadi Puan Humairah dah kongsikan. So, antara teknologi dan hasil penyelidikan tersebut boleh usahawan mengguna pakai. Sebab ini, tadi Puan cakap kegunaan umum apa? Ya, public good. Kegunaan Public good. umum. Public good. So, teknologi-teknologi ni sekiranya ada para usahawan yang berminat, boleh kontak dengan Mardi. Mardi yang terdekat lah. Kalau pun ada dekat Selangor, kontak lah dekat Mardi. Yang tadi pun tunjuk dekat peta tu, boleh kontak mana yang terdekat. So, kalau untuk usahawan di Johor, pastinya kontak lah HQ dia dekat Jalan Taruka. Okey, so teruskan Puan. Okay, next. Next adalah teknologi antara penyidikan seperti baja yang kita telah hasilkan, iaitu baja Real Strong atau N-Bio Booster untuk tanaman padi. Kita ada juga baja bioorganik, kita namakan Biorica, dan kita juga ada untuk tanaman betik, kita panggil Dieback Booster lah. Dia meningkatkan kembali untuk ekspor betik negara lah. Dan semua tahu memang betik ni pun ada penyakit dia, penyakit dieback ni lah. Ini untuk membantu petani-petani atau pengusaha berkaitan dengan dia punya masalah penyakit dieback lah. Penyakit dieback ni dia panggil mati rosot lah. Okey, ini ada sikit dia punya video. Itulah word-word yang Puan sebut ni, sebab saya bukan dekat bawah je, bukan familiar saya lah senang cakap kan. Saya macam, apa ni macam tu kan. Dia adalah beberapa kategori baja yang kita dah hasilkan lah. Okay, seterusnya. Ini adalah saya terangkan tadi, iaitu penyidikan bioteknologi dan nanoteknologi lah. Mereka ada menghasilkan seperti cuka kelapa, produk hiliran daripada kelapa, kemudian ada juga minyak kelapa, dara, and then kita ada juga bangunkan seperti sensor macam microtest ni, ada juga sensor untuk penyakit tanaman, ada juga untuk makanan jugalah, untuk kita kesan patogen makanan ataupun kita panggil mikrob dalam makanan lah. Ini salah satunya adalah teknologi yang black ginger lah. Yang ini memang agak famous yang kita dah keluarkan lah. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah teknologi makanan. Yang ini yang banyak fokus usahawan lah yang menghasilkan produk makanan. Kita adakan kita hasilkan teknologi untuk produk coklat, minuman jus daripada buah-buahan, jus reka buah jernih, serbuk pandan, ekstrak minyak pati, sos buah-buahan, produk snack dan macam-macam lagi lah. Dan yang dekat video ni kita ada hasilkan sel code lah. Yang ni daripada limau, minuman tenaga daripada limau. Dia ada banyak lah, dan saya maklumkan tadi pun teknologi makanan pun ada teknologi public good yang mana kita akan berikan secara percuma melalui kursus ataupun usahawan datang untuk belajar lah berkaitan teknologi pemprosesan makanan. Dan ada juga teknologi yang kita panggil komersial lah, yang mana kita patentkan dan usahawan perlu ada dapatkan hanya di ibu pejabat, yang mana dia ada perjanjian lah dan ada sedikit bayaran lah yang kita kenakan untuk teknologi ini. Okay.
Yang ini adalah teknologi kejuruteraan pertanian dan industri makanan. Kalau kita tengok yang sebelah kiri atas, teknologi ini kita panggil precision farming untuk padi lah. Ni pemetaan dan sebagainya. Yang bawah ni ada teknologi unmanned vehicle yang mana kita telah bangunkan teknologi yang mana tidak memerlukan driver untuk traktor. Dan sebelah kanan kita ada teknologi robotik. Ini kita pernah pamerkan di Maha. Sebelah tengah maaf. Okey, untuk dia ambil buah tomato, dan yang bawah tu adalah teknologi makanan, kejuruteraan makanan lah. Kita macam ni kita tunjuk mesin sate, mesin pembakar sate, dan ini adalah mesin dodol lah. Dan dodol pun kita ada teknologi, kita panggil dodol enzim, yang mana dodol tu selepas buat dia tak akan keras. Selalu kalau dodol selepas berapa hari, berapa minggu dia akan keras kan. Tetapi teknologi dodol enzim ni memang dodol sentiasa lembut sampai kita pernah buat kajian lebih daripada setahun. Teknologi dodol tu lembut dan menggunakan pembungkusan dan teknik pemprosesan yang sesuai, dodol tu boleh tahan lebih dari 1 tahun. Lama lah. Yang kat sini pun kita ada di sebelah kanan saya ada letak gambar iaitu mesin pemprosesan makanan tradisional lah. Yang atas tu adalah untuk buat kuih ros. Dia ada nampak macam acuan seperti kuih ros, dan bawah adalah pembakar lemang. Yang ini famous lah. Lemang tu selalu nampak betul. Kalau nak lihat mesin pemprosesan makanan ada di Madi Johor Bahru lah. Kita boleh tunjuk, usahawan boleh datang dan boleh tengok mesin-mesin kita. Okay. Puan, macam Puan cakap tadi bahagian makanan kan? Sebab ada soalan daripada Puan Nurul Izzah ni, dia tanya, Assalamualaikum Puan. Saya ada buat paste sambal shell out. Boleh Puan share apa yang boleh Mardi bantu dari segi penyelidikan dan lain-lain? Okey, untuk paste sambal, sebenarnya kita ada kursus, kita panggil di bawah latihan sangkut. Nanti saya akan terangkanlah di slide yang kemudian, di mana usahawan boleh hadir kursus tersebut. Kemudian kalau usahawan ada masalah dari segi ketahanan, usahawan boleh datang ke Mardi Johor. Kita boleh tengok, kita boleh cekkan pH, iaitu acidity pada produk usahawan, and then kita boleh bantu macam mana cara untuk dia meningkatkan tahap maksudnya jangka hayat produk. Kita boleh bantu dari segi teknik pembungkusan, dari segi pemprosesan, dan dari segi penambahan bahan awet lah. Sebab selalunya bila produk makanan paste ni dia ada dua jenis lah, satu yang berasid, satu yang berasid rendah, satu yang berasid tinggi. Jadi kita akan explain lah kepada usahawan selepas kita buat, kita checkkan pH tu, nanti kita akan maklumkan macam mana cara seterusnya. Dan untuk makluman, bawa produk usahawan dan dapatkan khidmat nasihat teknikal kita berikan percuma di Mardi. Kita baru nak tanya tu, okey, baru nak tanya. Kita beri percuma. Kita jawab dulu. So, saya harap jawapan dari Puan Humairah menjawab soalan Puan Nurul Izzah berkenaan dengan apa bantuan yang boleh bantu untuk perniagaan paste sambal shell out. Okey, macam tadi Puan cakap, kan mereka boleh datang ke pejabat Mardi bawa sampel ataupun produk mereka kan? Adakah macam perlukan booking appointment ke atau macam mana tu? Dia ada dua sebenarnya, antara telefon ke Mardi buat appointment, ataupun kita ada sistem yang mana untuk usahawan agropreneur muda, dia boleh booking appointment melalui sistem di website kami. So kalau dia bukan dekat agropreneur muda tu, mungkin dia dah lebih umur, dia dah tak dia boleh muda call sangat. untuk dia boleh call untuk buat appointment lah. Kita risau sekiranya terus datang, nanti pegawai yang untuk bantu bagi penerangan tu tak ada di pejabat lah. So far memang ada je pegawai kami di pejabat yang boleh bantu. Cuma sekiranya nak dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan program-program Mardi, mungkin boleh buat appointment dululah. Nanti kita akan sharekan nombor telefon pejabat Mardi. Okey, macam tuan-tuan dan perempuan yang berada di sesi live kita, ini baru sesi pertama kita tunjukkan teknologi dan penyelidikan. Nanti kita ada apa yang tadi Puan cakap, kita ada grant, kita ada program-program lain di bawah Mardi, dan juga kita ada kursus-kursus. So masih lagi stay tune kerana banyak lagi yang kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, so macam tadi Puan sebut,
apa untuk teknologi pun cakap ni kena attend kursus ke? Ya, betul. Di bawah ni, sekejap ya, saya tunjuk. Next adalah pengembangan pemindahan teknologi dan pengetahuan. Yang ini kita akan ada terangkanlah berkaitan dengan kursus-kursus yang MARDI berikanlah. Ada kursus yang secara percuma, ada kursus yang diberikan ada yurannya lah. Okay, yang ini di bawah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan. Okay. Untuk makluman memang pegawai Pusat Pemindahan Teknologi ini berada di seluruh Malaysia lah, di stesen negeri, di setiap tempat, di setiap negeri lah. Okay. Ini adalah sedikit maklumat lah berkaitan dengan Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan, yang mana misinya adalah untuk membangunkan dan memindahkan teknologi yang diperlukan bagi menyokong transformasi sektor pertanian dan makanan negara yang moden, komersial, inovatif dan berdaya saing. Ni kalau saya baca banyak ni. Okay. Kemudian matlamatnya adalah untuk membangunkan sistem pemindahan teknologi yang meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian. Maksudnya dekat sini adanya pusat ni untuk membantu kita memindahkan teknologi yang MARDI telah bangunkanlah kepada usahawan-usahawan. Dan juga objektif pusat kami ini adalah untuk meningkatkan tahap penggunaan teknologi yang mana usahawan dapat menggunakan teknologi yang dihasilkan MARDI atau teknologi yang sedia ada kepada usahawan IKS, pekebun kecil, petani, penternak. Yang menggunakan teknologi MARDI lah. Sebab selalunya yang daripada pengalaman kita lah, bila ada usahawan datang ni, selalunya produk makanan mereka akan maklumkan adalah jangka hayat lah. Produk mereka cepat rosak. Jadi dekat situ pihak MARDI boleh membantu usahawan untuk memanjangkan atau mengatasi masalah produk mereka lah. Dan kumpulan sasar yang kami fokus adalah usahawan dari industri makanan, produk hiliran lah seperti minuman, frozen, paste dan lain-lain, usahawan industri bukan makanan seperti minyak pati, sabun dan lain-lain, dan usahawan tanaman dan ternakan lah, ada produk seperti fertigasi, kambing dan juga madu lah. Okay, ni saya terangkan sikit lah. Ini banyak, so kita just brief through je lah ya. Fungsi pusat kami adalah meningkatkan fungsi pemindahan teknologi public good lah yang saya terangkan tadi, yang mana public good ni adalah teknologi gunaan umum yang percuma lah. Okay. Kemudian membangunkan projek ladang contoh, menyediakan latihan. Yang ini untuk makluman, latihan kita ada di beberapa stesen di Malaysia. Contohnya seperti di Johor Bahru kita ada sistem testbed teknologi, dan di Madi Keluang pun kita ada ladang contoh lah. Okay, yang kat situ usahawan boleh datang untuk dapatkan kursus lah, dan teknik-teknik dan cara-cara pendaftaran tu saya akan terangkan nantilah di selepas ni. Kemudian kita akan membimbing usahawan berteknologi ke pasaran global lah. Okay, dan juga membangunkan agropreneur muda dalam industri pertanian moden. Yang ni agropreneur muda memang kita dah faham lah. Fokusnya kepada usahawan muda yang baru berjinak dan baru mulakan dia orang punya perniagaan pada usia 18 hingga 40 tahun. Macam tadi Puan cakap jangka hayat tu kan, jangka produk tu, ada juga yang usahawan tanya ni lah soalan daripada para usahawan, para saya bertanyakan daripada Uji Sulirohazilawati. Hai Puan, terima kasih join kita punya sesi live pada petang ni. Okey, dia tanya soalan untuk Puan Humaira ni. Puan, khusus ikan keli dan ikan air tawar ada tak MARDI disediakan? Dia tak sabar nak pergi kat kursus. Selama saya rasa macam banyak beberapa usahawan nak pergi kat kursus ni. Untuk kursus ternakan ya, untuk ikan ni buat masa ni kita tak ada lah untuk air tawar ni. Tetapi kalau untuk produk hiliran selepas itu seperti kursus kita panggil retort dan sebagainya, kita ada lah, kita ada sediakan kursus. Mungkin usahawan boleh refer ke Lembaga Kemajuan Ikan ataupun kepada Jabatan Perikanan lah berkaitan kursus ternakan ikan air tawar.
Okey, betul. So kalau tuan-tuan dan perempuan dekat sisi live kita ni nak kita panggil jabatan agensi atau jabatan-jabatan mana, sila komen. So kita akan cuba panggil mereka untuk kongsikan lebih berkenaan dengan apa peranan mereka pula. So soalan yang kedua Puan daripada Puan Mai Diklo. Mardi ada buat test lab ke untuk sesuatu produk? Contohnya seperti sebut-sebut berasaskan herbal. Oh, yang itu kita ada di Madi Ibu Pejabat lah, kita ada makmal dan kita ada sediakan servis untuk analisa lah. Dan saya akan terangkan ada jenis-jenis analisa yang kita sediakan. So, saya rasa soalan-soalan ni semua dah lebih laju daripada apa yang kita terangkan ni Puan. Ya, Okey, so betul. para usahawan boleh stay tune, okey. Soalan-soalan yang ditanya ni semua ada jawapan dia, jangan risau, ada, okey. So kita sambung dulu Puan sebelum saya teruskan. So para usahawan boleh terus tanya. Saya akan stopkan tanya beberapa. Okey, silakan Puan. Okey, untuk program di bawah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan kita ada 4 teras program lah, iaitu Agro Punya Muda, Pembangunan Usahawan, Pemindahan Teknologi dan Program Hubungan Antara Jambatan lah. So yang fokus kepada usahawan adalah program Agro Punya Muda, Pembangunan Usahawan dan Pemindahan Teknologi. Okey, yang ini kita berikan, yang pertama adalah program Agro Punya Muda lah. Okey, program Agro Punya Muda ni ditubuhkan pada tahun 2014 bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan Mardi dalam bidang industri asas tani, ternakan, penanaman kepada belia di bawah umur 40 tahun. Okey, peranan Mardi adalah sebagai agensi kerajaan yang mengembangkan teknologi dan inovasi lah untuk usahawan muda. Okey, ini adalah SOP atau kita panggil flow pendaftaran untuk Agro Punya Muda. So kalau dalam penonton tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di sini, yang pertama pada usahawan yang berusia 18 hingga 40 tahun boleh daftarlah di kita punya website. Nanti saya akan berikan dia punya link dan juga QR code untuk pendaftaran secara online. Kemudian selepas berdaftar, usahawan boleh dapatkan khidmat nasihat yang mana boleh set temu janji lah, seperti yang saya maklumkan tadi melalui sistem ataupun boleh telefon. Kemudian latihan. Yang ini ramai yang suka ni sebab latihan keusahawanan yang untuk usahawan Agro Punya Muda Mardi berikan adalah secara percuma. Percuma lah. Kita ada pendaftaran untuk kita panggil latihan ni seperti latihan Agora lah. Agora, kita ada beberapa sesi Agora iaitu Agora Zone yang mana kita akan ajak usahawan untuk menyediakan rancangan perniagaan mereka. Kemudian kita ada short technical ceramah yang mana berkaitan dengan tanaman ataupun industri makanan. Dan kita ada juga kita panggil Agora X yang mana kursus ni memang khas untuk teknikal. Kursus teknikal lah, dan tak silap saya semalam telah berlangsung Agora X untuk hasilan minuman dan jam di Madi Cameron Highland. Dan insyaAllah pada bulan 7 ni akan berlangsung Agora Zone yang mana kita akan kumpulkan usahawan daripada Tengah iaitu daripada Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor untuk mengikuti kursus untuk rancangan perniagaan inilah pada 22 Julai tak silap saya. Jadi usahawan yang berminat bolehlah join kursus kita. Nanti saya akan bagi link dia lah untuk pendaftaran. Okey, seterusnya ini yang ramai yang tanya tadi berkaitan geran, pembiayaan dan bantuan. Okey, usahawan yang telah mengikuti Agora, mereka layak untuk memohon geran kita panggil GAM ataupun geran Agropreneur Muda. Geran ini adalah geran daripada Kementerian Pertanian yang mana kita berikan kepada usahawan yang berusia 18 hingga 40 tahun. Dan geran ini adalah percuma yang mana tidak ada, maksudnya usahawan akan dapat full, macam contoh jumlahnya adalah 20,000 iaitu untuk mesin, peralatan ataupun untuk penambahbaikan bengkel ataupun untuk tanaman mereka lah sebanyak 20,000. Dia dalam bentuk produk lah, mesin lah. Kemudian pembiayaan pun ada di bawah Agrobank. Sekiranya usahawan berminat boleh mohon juga, kita akan berikan borang lah. Okey, dan seterusnya kita ada juga promosi dan pemasaran. Yang ini memang khas untuk usahawan Agro Punya Muda sahajalah. Kita boleh bantu melalui promosi media dan pameran dan karnival ataupun pemasaran melalui rantaian bekalan madu kelulut ataupun Madi Artisan Grocer.
Dan seterusnya sekiranya usahawan tu telah berjaya meningkatkan jualan mereka mengikut tahap yang tertentu, mereka juga layak menjadi usahawan bimbingan Mardi. Jadi Jadinya adakah macam ini memang untuk program agropreneur muda di bawah Mardi. So yang lebih daripada 40 ni kita tak boleh ikuti latihan ke atau macam mana? Kalau untuk lebih 40 kita ada latihan yang lain lah, dan sekiranya usahawan ni ada mengikut syarat-syarat yang ditetapkan, mereka juga boleh memohon menjadi usahawan bimbingan. Nanti saya terangkan Okey. Adalah ini untuk pendaftaran. So usahawan atau tuan-puan boleh scan QR code yang kita berikan ni. Untuk pendaftaran di bawah peserta agropreneur muda. Dekat dalam ni ada pendaftaran dan juga ada boleh set temu janji dan juga senarai kursus-kursus percuma yang kita berikan lah. Kursus ni dia dilaksanakan di seluruh Malaysia lah. Dan pada bulan 11 tak silap saya kita akan buat Agora X, PES dan SOS di Mardi Johor Bahru. Bulan 10 atau 11 macam tu. Macam kursus-kursus yang tadi puan cakap tu, para usahawan dia boleh tengok jadual kursus tu dekat mana? Dalam sistem ni youth.mardi.gov.my. Okey. So untuk para usahawan yang nak masuk dalam program agropreneur muda Mardi ni boleh scan QR code yang tertera sekarang ataupun nanti kita akan kongsikan di dalam ruang komen insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan scan kemudian. Dan apa manfaat dia seperti yang tadi puan Humaira dah tunjuk kita punya rantaian itu, flowchart dia tu untuk mendapatkan sebarang bantuan ataupun grant yang disalurkan oleh pihak Mardi perlulah mengikuti kursus-kursus. Betul yang puan? Kalau salah puan betulkan tak? Betul-betul. So kena mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak Mardi. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang tahu macam tadi kita cakap nak booking, nak jumpa pihak Mardi macam mana, ini adalah satu cara dia. Boleh set appointment dekat sini ataupun contact melalui panggilan telefon. So ni adalah dua cara ataupun dua medium yang pihak Mardi gunakan kepada tuan-tuan dan puan untuk berhubung dengan mereka. Okey? Okey. Seterusnya adalah program usahawan bimbingan Mardi. Okey, yang ini kita akan berikanlah dulu syarat dan kelayakan lah untuk yang mohon pada usahawan yang berusia lebih 40 tahun. Syaratnya masih sama, berusia 18 tahun ke atas. Okey, syarikat berdaftar. Tak kisahlah enterprise ke, Sendian Berhad ke, Tunggal ke dan lain-lain. Dia mempunyai premis, iaitu kalau usahawan produk makanan mereka ada premis lah. Bukan buat di rumah. Memang syarat kita nak yang ada premis antara di kedai ataupun di pusat perniagaan ke, mempunyai ladang dan juga serta lesen premis yang sah lah. Okay. Kemudian telah menunjukkan prestasi perniagaan yang baik sekurang-kurangnya 1 tahun dan bersedia untuk menerima teknologi ataupun khidmat teknikal dari Mardi. Dan yang last ni biasalah tidak muflis lah. Sebab ini untuk sekiranya usahawan ingin memohon grant di bawah program usahawan bimbingan Mardi. Okay. Ini antara perkhidmatan yang kita tawarkanlah kepada usahawan bimbingan. Ada banyaklah, antaranya khidmat bimbingan teknikal seperti teknologi pemprosesan makanan, melalui kursus ataupun melalui kita pergi ke premis usahawan untuk kita beri khidmat nasihat lah. Kemudian peningkatan kualiti produk, kawalan mutu, pembangunan dan inovasi produk. Yang ini kita panggil R&D produk usahawan lah. Okay. Inovasi proses dan peningkatan kemahiran penggunaan teknologi, pembungkusan dan perlabelan, ada kebersihan dan sanitasi, panduan pensijilan, pembangunan dan susun atau kilang. Yang ini pun ke arah pensijilan. Penambahbaikan premis ni menggunakan geran lah. Geran di bawah Kementerian Pertanian seperti geran CUP, Change Upgrade Product ataupun HIP, High Impact Product. Kemudian penggunaan sistem pengeluaran, iaitu mekanisasi pengeluaran, troubleshooting, kualiti pengeluaran produk dan mesin. Sekiranya usahawan bimbingan ni yang berdaftar dengan Mardi, mereka mempunyai masalah, pihak kami akan membawa pegawai pakar daripada ibu pejabat ataupun daripada Mardi negeri sendiri untuk hadir ke tempat usahawan untuk kita bantu troubleshooting masalah.
Okey, seterusnya khidmat bantuan teknikal, analisis produk, pembangunan modal insan melalui latihan dan kajian jangka hayat. Okey, untuk makluman, analisis produk yang MADI provide kepada usahawan bimbingan adalah percuma. Contohnya seperti ini usahawan bimbingan yang berdaftar. Seperti contohnya seperti analisa nutrisi makanan, jangka hayat, microbe test, analisa mikrob, analisa dan lain-lain lagi lah. Kita ada beberapa. Yang ni kena mohonlah melalui MADI dan yang penting jadi usahawan bimbingan kita. Okey. Itulah banyak manfaat untuk selepas menjadi usahawan bimbingan MADI ni bukan sikit-sikit Betul. para usahawan. Uh-uh. So Puan ada daripada Puan Anwari B ni dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Analisis nutrisi produk ada tak Puan? Tanya. Ya, kalau usahawan tu menjadi usahawan bimbingan, memang kita ada sediakanlah perkhidmatan atau khidmat bantuan teknikal analisis produk. Tetapi sekiranya belum jadi usahawan bimbingan, kita ada analisis produk, tetapi kena hantar ke ibu pejabat lah kerana makmal yang lengkap berada di MADI HQ lah, ibu pejabat. Nanti saya terangkan makmal yang dia berada di HQ, analisis apa yang diberikan, yang kita provide. Okey, kemudian Macam kita Okey, macam Puan cakap tadi, sesiapa usahawan yang menjadi usahawan bimbingan MADI, dia mendapat bantuan daripada pihak MADI lah. Secara kalau grant dapat grant, kalau dan bantuan saya rasa perkhidmatan yang ditawarkan oleh MADI itu percuma untuk usahawan bimbingan. Okey, ada yang tanya daripada Puan Hidayah. Puan, saya nak tanya, jika kita pernah dapat bantuan grant dari mana-mana jabatan atau badan usahawan yang lain, kita masih layak atau tak, atau boleh mohon apa-apa grant yang berkaitan di bawah MADI tak? Dia ada syarat. Kalau sekiranya usahawan agropreneur muda yang bawah 18 hingga 40 tahun, mereka telah terima grant agropreneur muda dari agensi atau jabatan lain, dia tak layak memohon di MADI lah. Sebab database tu ada di kementerian. Jadi mereka boleh lihat lah. Kemudian sekiranya grant pemadanan ataupun grant CUP atau HIP, mereka layak juga mohon di bawah MADI. Dengan syarat jadi usahawan bimbingan lah. Mereka layak. Dan kita untuk makluman usahawan atau tuan-puan yang melihat, yang mendengar ni, kita tak ada syarat. Maksudnya kalau usahawan tu dah daftar dengan agensi lain, tak boleh daftar dengan MADI, tak ada. Kita memang open je kepada semua dan kita open sebab setiap agensi mempunyai peranan yang berbeza. Jadi usahawan boleh memohon apa-apa bantuan dari agensi lain ataupun dari MADI, mereka perlukan bantuan teknikal, boleh juga mohon di MADI. Mungkin kenapa setengah macam grant ini kalau mana-mana usahawan yang pernah dapat grant entrepreneur muda daripada contohlah jabatan-jabatan yang ada offer dan para usahawan tersebut dah dapat, dia tak boleh apply lagi dekat MADI kerana kita ingin menyalurkan grant ini kepada lebih ramai. Kita tidaklah macam orang kata, nanti orang kata kroni pula kan kau, macam tu, macam tu. So ini adalah salah satu cara dia supaya lebih ramai lagi usahawan yang dapat. So kalau usahawan A pernah dapat grant agropreneur muda di bawah Jabatan Pertanian, tak boleh lagi dapat di MADI. Tetapi kalau apply dekat Jabatan Pertanian tak dapat, boleh apply dekat MADI. Boleh, So adalah dua cara. So ini adalah cara dia ataupun orang kata medium yang agensi-agensi keusahawanan offer kepada tuan-tuan dan perempuan. Betul. Dan untuk makluman, sebenarnya grant agropreneur muda ni kita buka sepanjang tahun dan masih ada lagi kotanya di MADI. Jadi cepat-cepatlah register, cepat-cepatlah mohon. Memang banyak lagi kota di MADI. So macam dia nak mohon, tadi kita dah share dah QR, tak nak scan. Kan, tak nak share lagi. Tak. Tuan-tuan perempuan boleh je ulang tayang siaran ni lagi. Just scan nanti dekat QR yang kita yang Puan Humaira dah share ataupun nanti kita akan sharekan kemudian kepada tuan-tuan perempuan melalui komen. Okey. Betul. Teruskan Puan. Okey. Seterusnya, ini antara perkhidmatan yang kita berikanlah, teknologi pemprosesan, peningkatan kualiti produk dan kawalan mutu serta kursus lah. Kita ada provide kursus, antaranya teknologi pemprosesan makanan. Ada juga kita panggil pegawai pakar berkaitan dengan pembungkusan makanan. Ini
Okey, seterusnya ini adalah proses lah. Proses untuk menjadi usahawan bimbingan, kita tak ada sediakan platform untuk register online, tetapi usahawan boleh hantarkan surat permohonan kepada pengarah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan. Dekat sinilah ini alamatnya. Tapi tak apa, nanti dekat last kali kita akan share kita punya details email dan nombor telefon. Sekiranya agak sukar untuk berhubung direct dengan ibu pejabat, boleh direct contact kita di Johor. Kita akan bantu. Boleh melalui email. Kemudian nanti sebenarnya kita akan berikan contoh-contoh format lah untuk permohonan ni, untuk pendaftaran. Okay. Next adalah program pemindahan teknologi lah. Ini yang usahawan tanya berkaitan kursus. Okey. Untuk makluman, di bawah program pemindahan teknologi ni kita ada 2 jenis kursus. Yang mana yang pertama kita panggil adalah 3 perkhidmatan lah. Okey, yang pertama khidmat sokongan one off. Yang ni yang saya terangkan tadi. Usahawan boleh datang ke Mardi untuk dapatkan informasi ataupun maklumat berkaitan dengan teknikal lah, khidmat sokongan. Mereka boleh bawa produk mereka di Mardi untuk kita cekkan pH dan juga bricks lah ataupun kepekatan produk secara percuma. Dan kita ada juga satu mesin kita panggil untuk cek dia punya tahap apa kita panggil ya, kelembapan produk. Ini untuk produk kering lah. Okay. Yang ni kluster, ada pelbagai kluster hasil produk makanan lah, seperti minuman, bakery, paste dan sos, snack dan makanan tradisional, makanan sejuk beku dan lain-lain lagi lah. Ada banyak lah. Okay. Okay. Seterusnya adalah latihan lah. Dekat sini kita ada beri khidmat latihan seperti latihan kursus, menyediakan tenaga pengajar, menguruskan kursus sandaran, perkhidmatan rundingan latihan, bayaran. Yang ini kursus yang ada bayaran lah. Mengikut jenis-jenis kursus iaitu ejen dan kita punya sasaran adalah ejen pengembangan iaitu daripada agensi dan juga usahawan-usahawan lah. Okey, ini antara teknologi yang kita berikan kursus seperti teknologi makanan, teknologi tanaman, teknologi ternakan lebah dan juga teknologi lanjutan lah untuk pensijilan, aditif makanan dan lain-lain. Okey, ini pun ada QR. Untuk mereka yang berminat untuk latihan teknikal ni, kita panggil latihan teknikal, yang ini ada bayaran lah dan boleh scan di QR code ni. Boleh scan dan juga kita akan pamerkan yang inilah senarai latihan. Boleh isi borang permohonan dan juga senarai kursus latihan lah yang kita sediakan. Seterusnya boleh emailkan borang permohonan kepada kursusteknikal@mardi.gov.my. Kursus teknikal ni dikendalikan di ibu pejabat lah. Puan, daripada Okla Permas misalnya, link pendaftaran yang tadi Puan tunjukkan tu, adakah link pendaftaran untuk seluruh negeri ke? Ya, betul, seluruh negeri. Dia akan, tapi nanti bila register, dia akan tunjuk alamat di mana, mereka akan terus hantar ke negeri ni lah, dia akan pecahkan mengikut negeri. Jadi pendaftaran tu macam saya di Johor, saya boleh lihatlah pendaftaran peserta untuk negeri Johor. Dia kena buat pendaftaran, nanti kita akan luluskan lah. Okey, so saya harap menjawab soalan Puan Okla ni. Okey, ini kursus teknikal. Seterusnya adalah latihan sangkut test bed. Untuk makluman semua, dekat Mardi kita ada dalam beberapa latihan test bed yang mana kita memberikan latihan yang kita panggil latihan sangkut lah ataupun lebih kepada hands-on training. Yang ni kos ataupun yuran pendaftaran adalah sebanyak RM100 sahaja untuk satu sesi kursus. Dan boleh register di QR code juga. Memang saya sedia QR code je, semua senang. Okay, ini QR code yang kita sediakan lah untuk pendaftaran kursus latihan sangkut. Dan antara yang kita tawarkan teknologi pengeluaran, pengendalian mesin, penggunaan formulasi. Ramai yang tanya formulasi itu apa? Formulasi itu adalah resepi. Tetapi di Mardi kita tak panggil resepi lah, kita sebut formulasi. Okay, kemudian ada juga pembukusan dan reka bentuk serta keperluan persijilan lah yang ni kita tawarkan jugalah pada usahawan. Pengiraan kos untuk produk tertentu pun kita ada selitkan di dalam kita punya latihan sangkut.
Kalau ada yang bertanya, latihan sangkut ni berapa lama? Dia dalam masa separuh hingga 1 hari sahaja untuk satu sesi. Dan di Johor, dan sebentar saya rasa sebelah ada slide. Okey, di Johor Bahru kita ada buat latihan sangkut untuk kluster makanan minuman, sos, jam, snack, sapuan buah, snack tradisional, ada apa lagi ya? Itu je kot. Buat masa ni itu sahaja. Tapi dia besar lah. Oh, jadinya kalau usahawan tu tak kena dekat Johor Bahru, dia kena pergi ke, macam dia kena pergi ke Kuala Terengganu lah kalau dia menghasilkan hasilan ikan macam tu. Ya, betul. Di Testbed Mardi Kuala Terengganu, kita ada lengkap mesin yang lengkap lah untuk usahawan hadiah khusus. Dan actually kita akan tunjuk dekat usahawan mesin-mesin yang ada untuk small scale, medium scale, untuk ni lah pemprosesan makanan. Large scale tak ada lah, kita tak ada mesin large scale. Kalau bakery, paling dekat sini kita tak nyatakan, paling dekat ada di Melaka. Mardi Melaka kita ada kursus hasilan bakery. Okey Puan, daripada homemade air soya tangkak ni, Puan dengar tangkak pun dah tahu kan, Johor lah. Dia nak tanya, Puan, tak hasilan soya di Johor? Ada. Kita baru lepas buat latihan sangkut minuman soya. Dan Kan dah juga terlepas. dan sebelum tu sebelum puasa tak silap saya, kita ada juga buat minuman soya retort. Okey, macam kan kita tahu ada usahawan dah terlepas ni kan, dia punya sesi Puan ni, macam mana dia orang nak dapatkan, nak tengok lagi bila sesi-sesi tersebut tu akan diadakan? Selalunya kita akan buat iklan di kita ada buat jadual dan kita akan iklankan di kita punya Facebook Mardi Johor Bahru. So para usahawan yang nak tengok kursus-kursus apa, boleh ke Facebook, bukan saja ke website Mardi sendiri, Tentera Perempuan juga boleh ke Facebook. Biasalah kita pakai Facebook ni sebagai medium untuk betul. penyampaian maklumat kepada para usahawan, jadinya boleh follow juga, like juga Facebook Mardi Johor Bahru untuk lihat lebih banyak lagi maklumat ataupun yang sekarang ni berkenaan dengan training. So ada dipaparkan di Facebook Mardi Johor Bahru. Ya, betul. Okey Puan, ada yang tanya. Boleh ke saya tanya sikit ni? Boleh. Okey, Puan, daripada Tuti Sri Kastini. Assalamualaikum Puan Tuti. Okey, kalau Pontian, tadi kan Puan cakap kalau Mardi dia ada dekat Johor Bahru sendiri, Pontian dan juga dekat Keluang. So saya rasa dia orang Pontian kot. Kalau Pontian kena pergi mana ya, sebab kami nak panjangkan hayat burasak ataupun lepat loi. Dia keluarkan produk burasak. Itu kena datang ke Mardi Johor. So Puan Tuti kena pergi ke Johor Bahru, tak jauh pun Pontian dengan JB ni, sikit je. Okay. So saya harap menjawab soalan Puan Tuti ya. Soalan seterusnya daripada Puan Raishidah A. Rahman. Hai Puan Raishidah, saya sentiasa ingat Puan. Dia antara usahawan-usahawan kita jugalah, sebab kita tahu usahawan ni kan, kita kenal lah para usahawan ni kan. Okay. Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bantuan atau manfaat usahawan bimbingan 40 tahun ke atas sama ada boleh didapati oleh usahawan agropreneur muda? Apakah bantuan manfaat usahawan bimbingan untuk bantuan 40 tahun ke atas? Okey, kalau yang macam saya terangkan tadilah untuk usahawan bimbingan, kita akan berikan khidmat nasihat teknikal, kita akan troubleshoot juga, kita akan pergi ke premis usahawan untuk penyelesaian masalah. Kita juga ada untuk R&D produk mereka, sekiranya memerlukan R&D untuk penyelesaian masalah lah yang kecil yang kita boleh buat di Johor sendiri. Kemudian Geran ni yang saya terangkan tadilah, iaitu geran CUP dan geran HIP. Kemudian analisa percuma. Analisa yang kita beri percuma lah. Dan untuk usahawan agropreneur muda, geran mereka limit lah. Kalau macam geran CUP dan geran HIP ada 60,000 dan ada juga 200,000. So 60,000 ni adalah sebab ini adalah geran pemadanan. CUP adalah sebanyak 30 dan 70%, yang mana 30% adalah daripada usahawan mengeluarkan wang mereka sendiri, 70% sebanyak 60,000 adalah daripada pihak kementerian.
So dia punya dia punya kita panggil apa ya, amount geran tu berbeza lah. Untuk agropreneur muda hanya 20,000, dan mereka akan juga boleh memohon selepas menerima geran, mereka boleh memohon analisa juga dari MARDI secara percuma, dan lepas tu mereka dah tak boleh mohon geran lah. Selepas dapat geran agropreneur muda memang dah tak boleh. Jadi untuk geran yang seterusnya kena jadi usahawan bimbingan lah. Dan CUP dan HIP ni sekiranya telah mohon, contohnya pada tahun 2020 dia dah mohon geran dan lulus, kemudian selepas 3 tahun atau kita tengok syarat yang tertentu, dia boleh mohon semula CUP ataupun HIP. Jadi ada mengikut tempoh syarat dia lah. lah, tempoh Ya. usahawan tu. ah. Okey. So saya harap menjawab soalan daripada Puan Rashidah, apa bantuan yang boleh dapat untuk 40 tahun ke atas, itu yang Puan Humairah dah terangkan, serba saya rasa beringkas lah dan mudah difahami. Okey, Puan, daripada Mafa Agawud Malaysia. Assalamualaikum Puan, saya Muhammad daripada Gelampatan Johor Bahru. Okey. Adakah industri gaharu boleh terlibat dalam program agripreneur muda ni? Itu soalan pertama. Soalan kedua dia, adakah pokok gaharu boleh terlibat dalam agripreneur? Okey, pokok gaharu adalah penanaman yang mana dia ambil masa yang lama. Jadi untuk penanaman agar gaharu ni kita memang tak, dia boleh mohon untuk mengikuti kursus, tetapi untuk geran agak sukar, melainkan usahawan itu mengeluarkan produk hasilan hiliran lah daripada gaharu, yang itu mereka boleh mohon. Sebab kita ada usahawan yang telah berjaya menerima geran, dia buat produk hiliran kelapa, iaitu minyak kelapa dara. Yang memang itu memang dia boleh mohon untuk geran lah. Dan usahawan tu berjaya untuk dapat mesin, tak silap saya, untuk mesin pemprosesan menghasilkan minyak kelapa dara. Okey. Jadinya untuk soalan daripada Cik Muhammad ni, sekiranya ada produk hiliran daripada gaharu, disesuai dan boleh apply di bawah MARDI. Ya, Tapi betul. kalau pokok gaharu itu sendiri tidak berada di dalam skop MARDI lah. Dia di dalam skop agropreneur muda dan skop MARDI lah. Betul-betul. Sekiranya produk hiliran, betul boleh mohon untuk di bawah bimbingan MARDI lah. So untuk Cik Muhammad, kalau Cik Muhammad bawa 40 tahun, masih lagi muda, gagah perkasa, apply lah di bawah agripreneur muda. So kalau dah lebih 40 tahun, jangan risau, ada juga bantuan-bantuan yang lain. Okey, kita tak melepaskan, apa orang kata? Kita tak meninggalkan. biarkanlah usahawan. So saya harap menjawab dan membantu para usahawan yang berada di sesi live kita. So untuk berjumpa dengan pihak MARDI, macam tadi saya ulang sekali lagi, ada dua cara. Boleh masuk dekat bawah, boleh daftar dekat e-youth tadi, dekat QR code, ataupun berhubung direct melalui panggilan telefon ke pejabat MARDI untuk setkan appointment. Okey, banyak juga manfaat kepada usahawan. Saya rasa memang banyaklah untuk usahawan yang 18 sampai 40 ni yang menghasilkan produk ataupun tidak. Tapi relate dengan topik-topik ataupun orang kata sektor-sektor yang ditawarkan oleh pihak MARDI, jangan lupa untuk mendaftar dengan MARDI lah, kerana kita tak nak bantuan-bantuan ni tak sampai dekat mereka. Jadinya kalau contoh yang berada di sisi live kita ni ataupun ada kawan-kawan lain, maklumkanlah kepada mereka supaya kata sama-sama mendapat manfaatnya. Betul. Betul. Okey. So saya pergi next ya. Ini perkhidmatan yang lain yang ditawarkan MARDI lah, yang macam tadi ada tanya berkaitan makmal, analisa. Okey, yang ini yang pertama adalah MARDI Pack. MARDI Pack adalah memberikan khidmat reka bentuk, pembungkusan, memberikan khidmat pengujian, latihan konsultansi dan juga sumber rujukan lah berkaitan pembungkusan. Antara perkhidmatan penentuan jangka hayat yang kita berikan seperti analisa mikrob, nilai peroksida, asid lemak bebas, pH, warna, penyerapan isoterma dan penilaian sensori. Dan untuk reka bentuk grafik, untuk logo touch up, stiker, kotak, brosur dan sebagainya lah. Yang ini adalah perkhidmatan yang kita kenakan bayaran lah kepada usahawan. Okey. Dan dia punya ni adalah boleh hubungi kepada Pusat Pendidikan Sains dan Teknologi Makanan di MARDI Ibu Pejabat lah. Ini adalah nombor telefon dan juga email dia. Dan Facebook adalah di MARDI Pack.
Dan actually kalau ada usahawan bimbingan Mardi ataupun usahawan agro punya muda yang telah terima geran, ada antara analisa ni kita berikan percuma. Dan juga khidmat nasihat, kita tak ada buat reka bentuk lah, tetapi kita boleh beri khidmat nasihat. Contohnya usahawan ada buat label baru, tunjuk kepada kita, kita boleh checkkan untuk dia punya mengikut akta perlabelan atau tidak. Itu yang kita boleh berikan lah, perkhidmatan tu secara percuma. Tidaklah ada geran packaging daripada Mardi tu ada ke Puan? Kalau ikut yang lepas, kita ada peruntukan untuk geran pembungkusan kepada usahawan bimbingan dan agro punya muda. Tapi tahun ni kita tak pasti masih ada open ke tidak. Itu geran khas lah daripada Kementerian Pertanian. So, Tapi sekiranya di bawah geran kita panggil CUP tadi atau HIP, ada di bawah geran ni ada salah satu skopnya adalah untuk pembungkusan, untuk usahawan print, dia orang usahawan punya pembungkusan lah, untuk printing, untuk labeling dan sebagainya. So, Okay. kalau macam CUP dan HIP yang tadi Puan sebut tu, maklumat lebih detail tu mereka boleh dapatkan di mana? Dia boleh berhubung di Mardi, sebab selalunya bila usahawan bimbingan dah jadi usahawan kita, kita ada satu grup WhatsApp yang mana kita akan blast informasi kursus, apa-apa berkaitan dengan Mardi, kita akan blast dalam grup WhatsApp lah. Dan setiap tahun kita akan pergi ke tempat usahawan untuk mengadakan lawatan troubleshooting ataupun lawatan tahunan lah. Yang mana di situ bila ada usahawan maklumkan mereka ada masalah atau memerlukan mesin, di situ kita akan offer geran-geran ini dan kita akan berikan dia punya maklumat lah yang lebih terperinci. So, Mardi sangat dekat dia di hati-hati para usahawan di sini. Mereka akan turun padang semua. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk menjadi usahawan bimbingan Mardi. Tak promote. Boleh. Okay. Puan, macam tadi yang air soya tangkak tu, dia tanya, mungkin sebab tangkak kan jauh daripada Johor nak ke Johor Bahru kan. Boleh ke dia ke JB? Sebab kalau saya datang Mardi kat Melaka atau JB untuk dapatkan lebih lanjut berkenaan geran, boleh ke? Oh, boleh. Kalau tangkak dekat dengan Melaka, boleh juga ke Mardi Melaka. So, homemade air soya tangkak, kalau jauh sangat nak ke Johor Bahru, boleh ke Melaka? Sebab dekat kan dengan Melaka, saya rasa tak sampai setengah jam. Ya, betul. Mardi Melaka pun ada. Okey. Next adalah perkhidmatan makmal lah, iaitu Mardi Lab. Antara yang ni pusat perkhidmatan teknologi yang kami berikan tadi. So kita fokus kepada antara perkhidmatan makmal yang diberikan oleh Mardi Lab adalah perkhidmatan analisis makanan dan pertanian, makmal analisis kimia makanan, mikrobiologi makanan, kimia pertanian. Dan untuk makluman, makmal ni memang kita ada ISO-nya lah. Dah ada ISO. So nanti kalau dalam result tu memang akan ada kita punya Jabatan Standard Malaysia lah dari ISO. Okey. Ini antara perkhidmatan makmal lah yang diberikan. Analisa kimia makanan, analisa mikrobiologi dan juga analisa pertanian. Tadi yang Puan ada tanya berkaitan makmal tu, inilah antara-antaranya yang kita sediakan di Mardi. Tetapi bukan di Mardi Johor ya. Ini semua memang mesin yang lengkap berada di Mardi Ibu Pejabat lah. Okey. Dan macam mana nak kontak makmal ni? Okey, ini adalah ini perkhidmatan lah kita berikan. Okey, sorry, terlebih. Okey, ini dia. Ini boleh hubungi Mardi Lab, ada nombor telefon ataupun boleh emailkan lah. Dan untuk makmal analisis kimia pertanian, boleh emailkan permohonan kepada email-email yang kita senarai lah. Kimia makanan, analisis mikrob makanan, kat sini lah. Dan ada juga Facebook lah, Mardi Lab, untuk apa, tuan-puan untuk refer lah. So dekat sini, tuan-tuan dan perempuan yang tadi bertanya berkenaan dengan perkhidmatan makmal, lab tu semua, inilah contact number dia. Kalau call tak dapat, boleh je email. InsyaAllah dia akan balas. So untuk maklumat-maklumat lebih lanjut ataupun nak tahu dulu, orang kata nak study dulu kan sebelum call kan, boleh pergi ke Facebook Mardi Lab. Okey, ini antara penerbitan lah yang Mardi dah keluarkan. Dan jika tuan-puan berminat untuk dapatkan buku pun, boleh, kita ada jualan secara online lah
tengok kecil je saya letak di bawah sekali tu, layari Mardi e-bookshop iaitu ebookshop.mardi.gov.my. Boleh dapatkan pelbagai buku-buku manual teknologi ataupun buletin teknologi Mardi lah. Dan insya-Allah sekiranya tuan-puan berminat untuk pergi pelancaran kopi pada 17 Jun ni pun kita ada bawakan juga buku-buku daripada buku-buku hasilan teknologi Mardi lah pada hari tersebut. Jadi kalau tuan-puan berminat boleh beli di sana lah, boleh dapatkan di sana. Rajin membaca ya, jangan tak rajin. Banyak info. Sebab Saya cakap orang, saya sendiri pun tak rajin. ya, samalah kita. Tapi itulah sebab kebanyakan usahawan memang mereka perlukan informasi. Jadi perlukan jugalah beberapa perkara seperti manual, especially untuk tanaman. Selain kursus, buku manual penanaman tu pun penting jugalah untuk mereka refer. So lama-lama nanti mereka dah expert, nanti mereka pun boleh jadi tenaga pengajar juga. Hasil daripada dia punya expertise tu. Okay. Ini rasanya ni yang dah terakhir kot. Ini yang terakhir. So kalau usahawan yang berminat untuk bawa produk, nak buat temu janji, nak tanya apa-apa lebih dekat dengan Mardi, boleh datang ke pejabat kami di Jalan Taruka Jalan Datin Halimah lah. Okey. Berada di bawah Pejabat Farman Negeri. Boleh hubungi saya. Email saya humaira@layismardi.gov.my ataupun layari laman web kami lah, Mardi. Okey. So saya rasa kita dah sampai ke sesi akhir. Untuk para usahawan semua, ini adalah nombor yang tertera yang Puan Humaira dah kongsikan kepada tuan-tuan. Sekiranya nak dapatkan lebih banyak maklumat, nak kontak ke, ini adalah nombor yang tertera lah. Jangan minta nombor personal jangan Nombor personal kalau dah banyak kali berhubung, insya-Allah saya beri. Sebab ni saya pasti ada 2-3 usahawan yang dekat, yang komen dekat sini yang ada familiar dengan Puan, dan saya pastinya Puan pun ada familiar dengan mereka. So saya sampaikan salam lah daripada Aini Pinky. Salam Puan Humaira. Aini Pinky Food juga banyak dibimbing oleh Mardi di bawah bimbingan Puan Humaira. Terima kasih Puan. Itu dia. Terima kasih Puan Aini. Terima kasih sudi join dengar. So ada lagi seorang tadi, sekejap yang saya nak sampaikan, saya dah jauh dah. Dia yang awal-awal tadi, daripada awal dia join Puan. Saya daripada Pontian kot, saya mana email dia punya chat sudah terlepas dah. Maaflah kalau saya tak tersebut ni Puan ya. Terima kasih join kita daripada awal. Okey, untuk para usahawan semua, kita dah berada di sisi terakhir. So saya mengharap semua banyak maklumat yang kita dah sampaikan. Saya rasa pihak Mardi pun dah sampaikan melalui Puan Humaira sendiri. Susahnya kita nak jemput Mardi ni. Secara Puan Humaira jangan serik tahu kita jemput ni. Selepas ni ada lagi yang tawaran-tawaran yang disalurkan ataupun di offer oleh Mardi, kita akan jemput Puan Humaira sekali lagi. Untuk para usahawan semua, jangan lupa untuk terus menyokong ataupun follow dengan rapat agensi-agensi ni, kerana banyak, saya rasa memang banyak lah. Kalau Puan Humaira tak share hari ni pun saya tak tahu Mardi ni ada banyak sebenarnya. So kena follow mereka kerana banyak manfaat dia. Banyak program yang dibantu untuk para usahawan membangunkan perniagaan dia. So Puan Humaira ada kata-kata terakhir ke sebelum kita tutup? Okey, kata akhir saya kepada usahawan, jangan malu, jangan segan. Kalau perlukan bantuan, datang je ke Mardi atau mana-mana agensi. InsyaAllah kami akan bantu. Mungkin bukan sekarang, tetapi masa akan datang. Memang sebenarnya teknologi ni dia sentiasa, dia laju, dia cepat je. Jadi ada usahawan mungkin dia tak rasa perlukan lagi, tetapi sebenarnya teknologi itu kita boleh kembangkan dan kita boleh gunakan di mana-mana sahaja. Mungkin contohnya usahawan datang untuk hadir kursus PES, tetapi lepas tu dia dah boleh tambah baik produk tu dan boleh bangunkan terus dia orang punya perniagaan dan boleh lebih majulah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PUJB selaku kita punya host untuk hari ini yang sudi menjemput, dan terima kasih kepada usahawan yang sudi dengar. InsyaAllah semoga perniagaan dan terus maju jaya lah
dan jangan segan silu datang ke Mardi. Kalau tak dapat kontak Mardi, boleh je kontak PUJB dulu minta hala ke Mardi pula. Macam tu lah. Boleh, Mana tak yang ada boleh. masalah. Betul. Mungkin ada maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan perempuan masuk di pertengahan sesi kita, jangan risau. Siaran ini boleh diulang tayang, seboleh reply tu balas komen kan. Seboleh kita punya slot ni. So boleh tengok apa sahaja maklumat yang Puan Humairah dah sampaikan tadi. Dah 1 jam 15 minit ni Puan Humairah dah sampaikan. So diharap dapat membantu penjagaan tuan-tuan dan perempuan. Saya dan juga Puan Humairah di sini mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada terlepas soalan-soalan ataupun yang tuan-tuan dan perempuan tanya, saya minta ampun, minta maaf. So sekiranya ada sebarang permasalahan, boleh contact Puan Humairah tadi, nombor yang tadi tu, pergi balik semula, saya tak nak ulang. Pergi balik semula kat situ. Lepas tu untuk, atau kalaupun boleh je komen kat ruang chat kita, kita akan bagi contact number Mardi. Boleh. So untuk para usahawan, sekiranya nak kami panggil agensi-agensi lain, komen juga di bawah. Kita PUJB membaca setiap komen-komen tuan-tuan dan perempuan supaya kami dapat menambah baik mutu perkhidmatan kami. Okey, sampai situ saja saya minta halal 15 minit yang terlebih ni untuk Puan Humairah juga dan juga untuk para usahawan. Sampai situ saja sesi kita Biz Talk kita pada petang ini. Untuk minggu depan kita ada jemput juga agensi lagi satu ni, tapi saya belum dapat maklum balas lagi sama ada mereka setuju ke tidak ataupun berubah tarikh. Jadinya kita tunggu, stay tune untuk kita maklumkan agensi mana yang kita akan bawa lagi pada minggu-minggu akan datang untuk berkongsi lebih banyak berkenaan dengan bantuan-bantuan perkhidmatan yang pihak agensi ditawarkan kepada para usahawan. Mungkin tak kena pada perniagaan perempuan, mungkin agensi lain pula yang kena. Okey, sampai situ sahaja sesi kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.